Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, nama saya Mahazir bin Mahmud, memegang nomor metrik BB23110280. Dan kami adalah daripada kumpulan 5 yang akan membentangkan tentang perkembangan ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam dan sumbangan ahli-ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu etika, sains dan teknologi. Jadi ahli kumpulan kami ini terdiri daripada 8 orang. Dan sebelum kita melanjutkan atau mengupas lebih lanjut tentang apa sumbangan-sumbangan ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu etika, sains dan teknologi ini, jadi mari kita melihat apa itu definisi sendiri tentang ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam dan apa itu definisi dari segi ilmu etika, sains dan teknologi. Jadi untuk pengenalan, kita dapat melihat di sini bahawa falsafah bermaksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu-ilmu yang lain. Jadi, perkataan falsafah ini dia datang dari dua perkataan Greek, iaitu philosophia. Jadi, philo ini yang pertama bermaksud adalah cinta dan sophia pula bermaksud kebijaksanaan. Dan perkara ini membawa kepada satu maksud, iaitu cinta kebijaksanaan. Dan bila kita melihat dari sudut apa itu ilmu etika ini, jadi ilmu etika ini dapat dilihat adalah satu perkara yang mengenai prinsip-prinsip akhlak ataupun moral. Dan dari sudut pula sains, dia adalah satu ilmu pengetahuan yang teratur dan boleh diuji, dan kebenarannya itu adalah secara nyata. Dan yang terakhir, yang kita dapat lihat, teknologi yang bermaksud kajian yang menggunakan pengetahuan sains dalam praktis industri perubatan, pertanian ataupun dan lain-lain. Jadi apabila kita melihat apa itu sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh Islam sendiri dalam ilmu falsafah ini, jadi kita dapat melihat bahawa falsafah itu mempunyai satu bidang ilmu yang merupakan sangat tinggi dan ia sangat luas. Jadi sumbangan-sumbangan ahli falsafah yang lain ini akan dibentangkan oleh rakan-rakan yang lain dan seterusnya. Salam sejahtera, saya Laini Liza Sibidol dengan nomor matriks BB23110279. Pada hari ini akan membentangkan tentang sumbangan Al-Ghazali. Al-Ghazali atau nama sebenar beliau ialah Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, merupakan seorang ahli falsafah yang menguasai berbagai cabang ilmu. Dan beliau mendapat gelaran Hujatul Islam atau pembela Islam disebabkan oleh kepetahan Al-Ghazali dalam berusaha untuk membela Islam dan juga umatnya. Sumbangan Al-Ghazali yang pertama ialah menyelamatkan akidah Islam, di mana beliau menyingkirkan amalan mengagungkan fahaman falsafah ketuhanan Yunani yang tidak berlandaskan agama Islam. Al-Ghazali lantang menyuarakan pendapat beliau tentang pemikiran falsafah ketuhanan Yunani yang tidak selari dengan agama Islam untuk membentuk etika dalam diri masyarakat Islam berlandaskan akidah umat Islam yang sebenar. Sumbangan beliau yang kedua ialah dalam bidang tasawuf. Al-Ghazali membersihkan semula bidang tasawuf daripada perkara yang tidak baik. Al-Ghazali melemparkan kritikan untuk memperbetulkan semula kesalahan yang berlaku. Oleh itu, karya beliau yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin digunakan sebagai sumber rujukan dalam pengajian tasawuf. Sumbangan Al-Ghazali yang ketiga ialah memurnikan fahaman umat Islam terhadap ilmu falsafah. Al-Ghazali menolak cara golongan Al-Asy'ariyah yang membicarakan ilmu tauhid berlandaskan pendekatan falsafah. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut Al-Ghazali, ilmu falsafah yang tidak bertunjangkan tauhid dan akhlak Islam boleh memberikan pengetahuan yang bahaya dan mengancam umat Islam sehingga boleh menjerumus kepada kesesatan. Sumbangan Al-Ghazali yang terakhir ialah dalam bidang ilmu kalam, di mana Al-Ghazali menuliskan ilmu kalam dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Ketika membincangkan teori dan konsep ilmu kalam, beliau berpendapat bahwa ilmu kalam tidak bermanfaat kepada manusia
kerana telah menyimpang jauh dari matlamat utamanya dan menyimpang jauh dari apa yang telah dibincangkan oleh para ulama. Sekian dari saya. Nama saya ialah Liu Weiwan dan nombor matrik saya ialah BB23110204. Saya akan membentangkan sumbangan Ibnu Miskawi dalam ilmu etika. Sumbangan pertama beliau dalam ilmu etika ialah integrasi falsafah Yunani dalam Islam. Beliau terkenal dengan pengintegrasian konsep-konsep dari Aristotle dalam pemikiran etika Islam melalui bukunya, iaitu Kesempurnaan Akhlak, yang memberikan pemahaman mendalam tentang kebajikan dan akhlak dalam konteks Islam. Selain daripada Aristotle, Neoplatonisme juga terpengaruh dalam pemikirannya, memberi penekanan khusus kepada kepentingan keseimbangan antara jiwa dan akal, di mana proses membersihkan jiwa dan mendidik minda dilihat sebagai langkah yang penting untuk mencapai kebahagiaan. Melalui pendekatan ini, beliau bukan sahaja menghubungkan falsafah Yunani dengan etika Islam, tetapi juga mencadangkan model pendidikan moral yang holistik, menyasarkan pembangunan peribadi yang menyeluruh. Sumbangan kedua ialah pendidikan moral holistik. Beliau telah mengubahkan pendidikan yang tidak hanya tertumpu pada pengetahuan akademik tetapi juga pada pembangunan jiwa dan minda. Beliau menekankan pendidikan akhlak yang bermula sejak kecil lagi untuk membentuk karakter yang mulia. Melalui pendekatan ini, beliau bukan sahaja menawarkan rangka kerja untuk pendidikan yang lengkap, tetapi juga menunjukkan bagaimana pendidikan boleh menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kehidupan yang harmonis, dan menekankan kepentingan pertumbuhan moral dan intelek yang seimbang dalam pembangunan manusia secara keseluruhan. Sumbangan ketiga ialah pengaruh dalam aspek sosial dan budaya. Melalui karya beliau, iaitu Kesempurnaan Akhlak, beliau telah menunjukkan bagaimana pemikiran filosofis dapat memengaruhi struktur sosial dan budaya. Dengan menekankan pada keadilan sosial dan tanggungjawab moral dalam masyarakat serta mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam undang-undang dan kerajaan. Dengan menumpuk amalan ini tentu dapat membantu membentuk asas untuk interaksi sosial yang adil dan beretika. Pendek kata, ini telah menunjukkan kekuatan pemikiran beretika dalam membentuk norma dan nilai yang berlaku dalam tempoh sejarah dan masyarakat tertentu. Hello, salam sejahtera. Nama saya Magdalah Imang yang memegang nombor matrik BB 23110147. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda apakah sumbangan Al-Farabi dalam ilmu sains. Al-Farabi yang dikenali sebagai Abu Nars Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalak adalah seorang tokoh ilmuwan dan filsuf Islam yang warisannya telah bertahan sepanjang abad. Beliau lahir di wilayah yang kini dikenali sebagai Kazakhstan pada pertengahan abad ke-9 Masihi dan meninggal pada awal abad ke-10 Masihi. Dengan gelaran Mu'allim Al-Thani atau guru kedua, Al-Farabi telah mengukir namanya sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, terutamanya dalam bidang ilmu sains dan filsafat. Dalam bidang falsafah, Al-Farabi terkenal dengan karyanya yang mendalam tentang logika dan metafizik. Beliau memperkenalkan konsep-konsep baharu yang memperluaskan pemahaman tentang karya-karya Aristotle, yang mana beliau sering dianggap sebagai salah satu komentar yang terbaik. Al-Farabi tidak hanya menerjemahkan tetapi juga menginterpretasikan dan mengintegrasikan pemikiran Aristotle dengan tradisi intelektual Islam
sehingga menciptakan sintesis tentang yang unik dan berpengaruh. Dalam matematika, Al-Farabi menunjukkan keahliannya dalam mengembangkan teori-teori geometri dan aljabar. Beliau memahami pentingnya matematika sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan berusaha menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan realiti fisik. Ini terlihat dalam karyanya yang menggabungkan prinsip-prinsip geometri dengan aljabar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, sebuah pendekatan yang inovatif pada zamannya. Seterusnya ialah Al-Farabi juga memberikan sumbangan yang signifikan dalam bidang muzik. Beliau memandang muzik bukan hanya sebagai bentuk seni tetapi juga sebagai disiplin ilmiah yang dapat mempelajari dan dianalisis. Dalam kitab Al-Masika Al-Kabir, Al-Farabi membahas tentang skala, nada dan harmoni serta bagaimana muzik mempengaruhi jiwa manusia. Pendekatannya yang sistematik dan analitik terhadap muzik telah membuka jalan bagi pembelajaran muzikologi pada masa hadapan. Selain itu, Al-Farabi juga terkenal dengan pemikirannya dalam bidang sosiologi dan politik. Dalam karyanya Risalah fi Ari al-Madinah al-Fadilah, beliau menggambarkan visi tentang masyarakat ideal yang diperintah oleh filsuf raja. Konsep ini tidak hanya menunjukkan pemahaman Al-Farabi tentang organisasi sosial, tetapi juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan filsafat dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan makmur. Meskipun sumbangan Al-Farabi dalam perubatan mungkin tidak sebanyak dalam bidang lain, namun beliau tetap memberikan pandangan yang berharga tentang kesihatan dan psikologi. Al-Farabi memahami hubungan antara jiwa dan tubuh yang bagaimana keseimbangan antara kedua-duanya penting untuk kesehatan keseluruhan manusia. Jadi melalui karya-karya yang meluas dan beragam, Al-Farabi telah menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan tentang usaha multidisiplin yang sangat terkait. Beliau tidak hanya seorang filsuf tetapi juga seorang ilmuwan, matematikawan, muzikolog dan juga pemikir politik. Sumbangan Al-Farabi dalam ilmu sains dan filsafat tidak hanya membentuk dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran Barat selama abad pertengahan dan seterusnya. Warisan Al-Farabi juga terus menginspirasikan dan mempengaruhi pemikiran moden, menjadikan beliau salah satu tokoh paling penting dalam sejarah intelektual manusia. Itu saja daripada saya. Thank you. Saya Sena Lawiana Siba, metrik number BB23110078. Saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu sains. Ibnu Sina merupakan seorang ahli falsafah, saintis, ahli perubatan, dan penyair yang bijaksana dalam pelbagai lapangan keilmuan. Sumbangan beliau dalam ilmu sains sangat meluas yang melangkumi pelbagai bidang seperti perubatan, falsafah, matematik, astronomi, dan psikologi. Beliau banyak menghasilkan karya dalam perubatan yang telah menjadi salah satu karya yang penting dalam sejarah perubatan. Beliau merupakan orang yang pertama memperkenalkan metode pemerhatian dan analisis dalam bidang perubatan. Ibnu Sina juga telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul Remedies for the Heart yang mengandungi puisi-puisi perubatan. Dalam bidang falsafah, beliau terkenal sebagai seorang ahli yang berpengaruh dengan pemikiran yang mendalam. Ibnu Sina menggunakan penafsiran ayat Al-Quran untuk menyokong pandangan falsafahnya. Beliau juga mengemukakan pemikiran tentang jiwa dan kenabian. Beliau juga memberi sumbangan dalam bidang geografi, yaitu merupakan seorang ahli geografi yang mampu menjelaskan bahwa bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung dan lembah. Beliau juga telah membuktikan kemampuannya dalam menyusun hipotesis atau teori pada zamannya yang tidak dapat dilakukan oleh ahli Yunani dan Romawi. Selain itu, dalam bidang geologi dan kimia, khususnya mineral, menjadi sumber rujukan dalam bidang geologi di Eropah. Beliau juga meninggalkan penemuan-penemuan penting dalam bidang kimia yang menjelaskan bahwa benda-benda logam sebenarnya memiliki perbezaan antara satu sama lain. Kesimpulannya, Ibnu Sina adalah seorang cendekiawan Islam yang terkenal yang hidup pada zaman kebilangan Islam.
Beliau telah banyak memberi sumbangan kepada peradaban manusia hingga kini, tidak hanya memberi manfaat kepada peradaban Islam tetapi kepada semua manusia yang hidup setelah zamannya. Itu saja daripada saya, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmi Ashraf bin Muhammad Amin, nombor matriks BB23110054. Dalam slide ini saya akan membentangkan tentang perkembangan dalam ilmu teknologi yang disumbangkan oleh tokoh Al-Khwarizmi. Ilmu pengetahuan dan falsafah telah mengalami kemajuan besar dalam perkembangan teknologi di dunia Islam. Al-Khwarizmi merupakan seorang matematikawan dan astronomi terkenal yang dianggap sebagai bapa aljabar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarah peradaban Islam. Seterusnya, terdapat dua karya besar yang disumbangkan oleh beliau, yaitu Pembangunan Matematik dan Astronomi. Al-Khwarizmi memberikan penjelasan yang sangat terperinci tentang cara menyelesaikan persamaan linear dan kuadratik dalam karyanya, dan beliau juga menjelaskan sistem angka Hindu-Arab dan operasi dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembahagian. Penggunaan sistem nombor di seluruh dunia saat ini lebih teratur dan mudah daripada yang digunakan di Barat pada masa tersebut. Bukan saja Al-Khwarizmi terkenal sebagai ahli matematik, tetapi beliau juga terkenal sebagai seorang ahli astronomi. Salah satu penemuan awal dalam bidang geografi dan kartografi, beliau telah menjelaskan dalam karyanya informasi dan peta tentang berbagai wilayah di seluruh dunia pada saat itu serta cara menentukan koordinat geografis. Al-Khwarizmi telah memberikan sumbangan penting dalam matematik dan astronomi yang menjadi asas untuk kemajuan sains dan teknologi dalam masyarakat Islam, serta memberi kesan besar kepada kemajuan sains di Barat. Bagi sumbangan kemajuan teknologi hidraulik dan kejuruteraan air, beliau telah memperkenalkan konsep dan teknik untuk mengukur tanah, termasuk pelbagai kaedah untuk mengira luas kawasan tanah. Pelbagai konsep lain juga turut dibincangkan dalam karya beliau seperti cara mengukur kecerunan tanah. Ini amat penting untuk merancang projek kejuruteraan air seperti pembinaan saliran dan terusan. Selain itu, pembangunan teknologi untuk proses pembuatan jam air, beliau memberikan arahan terperinci tentang cara membuat jam air dan menggunakannya untuk mengira waktu. Jam air ini telah digunakan secara meluas di seluruh dunia Islam dan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Al-Khwarizmi menyumbang dalam teknologi hidraulik, kejuruteraan air, dan pembuatan jam air, menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau dalam kedua-dua bidang kejuruteraan dan teknologi yang menghasilkan kemajuan teknologi pada zamannya dan meninggalkan kesan yang kekal dan berterusan dalam sejarah perkembangan teknologi di seluruh dunia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Evi Alicia Kefnus dengan nombor metrik BB23110066 akan membentangkan tentang sumbangan Ibnu Al-Hattam dalam ilmu teknologi. Ibnu Al-Hattam merupakan salah seorang pribadi yang sangat signifikan dalam sejarah ilmu, pengetahuan dan teknologi di dunia Islam pada zamannya. Dalam bidang teknologi, Ibnu Al-Hattam terkenal melalui sumbangannya dalam bidang optik, dengan penghasilan karya yaitu Kitab Al-Manazir atau Book of Optics yang memberi penjelasan mendalam tentang sifat cahaya, refleksi, pembiasan, dan pembentukan gambar. Oleh kerana kepakaran beliau dalam bidang optik, beliau telah mendapat gelaran sebagai Bapa Optik kerana membuktikan bahawa sinaran cahaya bergerak dalam garisan lurus, terbias dan terpantul kepada objek yang menegak dan mendatar. Seterusnya, penemuan terkenal beliau adalah kamera obscura yang menyumbang kepada sejarah fotografi dan optik. Karya yang terhasil termasuklah A Discourse on Light, On the Shape of the Eclipse, and On the Light of Moon.
Selain itu, penulisan beliau tentang pembiasan cahaya yang berkait rapat dengan atmosfer. Hukum pembiasan juga dititik beratkan dalam penulisannya tentang sudut pembiasan dalam pancaran cahaya yang sama. Tambahan lagi, Ibnu Al-Hatam memperkenalkan kaedah saintifik yang berasaskan eksperimen. Kitab Al-Manazir ialah kitab pertama yang menitik beratkan peranan uji kaji sebagai pembuktian dalam penyelidikan saintifik. Beliau menyatakan bahwa kita seharusnya melakukan perbezaan sifat-sifat terperinci dan mengumpulkan maklumat melalui proses pemantauan. Ibnu Al-Hatam juga memperluaskan karya luar daripada kepakarannya. Beliau telah melakukan beberapa penelitian dalam bidang matematik, termasuk teori bilangan, geometri, dan trigonometri. Kesimpulannya, Ibnu Al-Hatam telah berjaya menyumbangkan ilmu dan karya yang sangat berguna kepada perkembangan bidang optik, teknologi, matematik, dan bidang yang lain. Beliau berazam untuk memajukan taraf hidup umat Islam pada zamannya, dan usahanya tidak sia-sia karena pendapat serta teorinya masih relevan sehingga ke hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Hai, nama saya Fatrini binti Jordin, memegang nomor matriks PP23110082, dan saya akan membentangkan kesimpulan pada apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan sekumpulan saya, yaitu mengenai sumbangan ahli-ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu etika, sains, dan teknologi. Kesimpulannya, ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Miskawah, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Haytham telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu etika, sains, dan teknologi. Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai memperkaya bidang etika dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral Islam dengan falsafah serta membentuk asas etika kukuh dalam tamadun Islam. Al-Farabi dan Ibnu Sina pula menggabungkan falsafah Yunani dengan pemikiran Islam, mengembangkan ilmu logik, metafizik, dan perubatan yang menjadi rujukan penting di Timur dan Barat serta mempengaruhi pemikiran falsafah dan saintifik di Eropa. Dalam bidang sains dan teknologi pula, Al-Khawarizmi dikenali sebagai Bapak Algebra, memperkenalkan konsep-konsep matematik kritikal untuk kemajuan teknologi modern, manakala Ibnu Al-Haytham menerapkan metodologi saintifik dalam kajian optik dan penglihatan, membuka jalan bagi perkembangan sains, dan penemuan dan metodologi mereka ini telah menjadi asas kepada kemajuan dalam bidang matematik, astronomi, dan fizik. Dan hal ini telah memberi impak mendalam dan berterusan kepada perkembangan sains dan teknologi global, sekaligus memperkaya tamadun Islam dan ilmu pengetahuan di peringkat global. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.